Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini kita akan start belajar bahasa Jepun menggunakan buku yang telah saya tulis sendiri. Okay, Nihongo, bahasa Jepun, oleh kelas Fami. Okay, kita akan start dengan tulisan dalam bahasa Jepun. Bahagian 1, 3 jenis tulisan. Dalam bahasa Jepun ada 3 jenis tulisan, iaitu hiragana, katakana dan kanji. Hiragana, katakana, kanji no chigai desu ne. Perbezaan hiragana, katakana, kanji. Hiragana. Okay, hiragana ini ialah merupakan tulisan yang digunakan untuk menulis perkataan yang asalnya daripada bahasa Jepun. Ia juga digunakan untuk tata bahasa. Okay, sebagai contoh, apple. Apple. Okay, apple dalam bahasa Jepun ada maksud apple ni, iaitu ringo. Ringo. So untuk tulis ringo kita akan menggunakan hiragana disebabkan ada juga perkataan asal dalam bahasa Jepun. Sama juga untuk kucing. Kucing dalam bahasa Jepun ialah neko. Neko. Maka akan digunakan hiragana untuk neko. Dan ia juga digunakan untuk tata bahasa. Okay, sebagai contoh tata bahasa dalam bahasa Jepun, di. Okay, dalam bahasa Jepun di ialah de. Okay, de. Ie de nemasu toka desu ne. So, de tu akan menggunakan katakana de. Okay, de. Okay, seterusnya ada tulisan katakana. Dan apakah tulisan katakana ini? Tulisan katakana ialah tulisan yang digunakan untuk menulis perkataan yang diambil daripada bahasa lain. Contoh, mangga. Okay, dekat Jepun tak ada buah mangga. Maka dia ambil bahasa Inggeris iaitu mango. Okay, dia akan jadi mango. Mango. Okay, dia akan gunakan tulisan katakana. Okay, sama juga dengan singa. Singa tak ada di Jepun. Okay, harimau ada. Tapi tak ada singa kat Jepun. Maka mereka menggunakan lion. Okay, ambil daripada bahasa Inggeris lion. Dan ditulis dengan katakana rayon. Okay, rayon. Itu adalah perbezaan hiragana dan katakana. Seterusnya ada pula tulisan kanji. Okay, tulisan kanji ialah tulisan yang berasal daripada bahasa Cina dan digunakan untuk memudahkan pemahaman maksud perkataan yang mempunyai sebutan yang sama. Okay, bahasa Jepun ni ada banyak sebutan perkataan yang ada sebutan yang sama. Okay, mungkin intonasi berbeza tapi sebutan dia sama. Maka macam mana nak membezakannya? Dalam tulisan, kalau dalam percakapan kita dapat bezakan melalui contents, okay, melalui kandungan ayat itu, sama ada yang dimaksudkan adalah sebagai contoh kat sini hashi untuk chopstick ataupun hashi untuk jambatan. Sebagai contoh, gohan taberu toki hashi o tsukaimasu. Okay, ketika sedang makan, saya menggunakan hashi. Okay, takkanlah digunakan jambatan. Maka dalam konteks tersebut, orang akan faham dia menggunakan chopsticks dan bukannya jambatan. Sama juga dengan yang kedua dekat sini, ame, iaitu gula-gula dan ame hujan. Okay, saya cakap awal-awal, saya masih lagi tak tahu intonasi yang betul. Mana satu ame nanoka, ame nanoka. Chigai ga wakaranai. Okay, saya tak tahu apa maksud dia. Maksudnya saya tak tahu apa dia punya beza intonasi walaupun dah 10 tahun kat sini. Okay, so untuk bezakan dalam penulisan bahasa tulisan kanji ni yang akan digunakan. Okay, kat sini hashi chopstick, hashi jambatan, kanji adalah berbeza. Maka macam itulah kita boleh bezakan apa yang dimaksudkan oleh penulis, okay, dalam tulisan. Okey, itu adalah perbezaan hiragana, katakana dan kanji. Kita tengok pula kepada penggunaan dia. Okey, penggunaan 3 tulisan. Bahasa Jepun menggunakan ketiga-tiga tulisan hiragana, katakana dan kanji dalam hampir setiap penulisan, sama ada dalam buku, surat khabar maupun komik. Seseorang itu harus mahir dalam ketiga-tiga tulisan untuk membolehkannya memahami tulisan di dalam bahasa Jepun. Yes, okey. Kalau hanya tahu hiragana, takkan faham sepenuhnya, katakana juga, dan kalau tahu kanji sahaja juga tak boleh nak baca. Okey, maka perlunya penguasaan ketiga-tiga tulisan ini. Kalau kita tengok contoh penggunaan 3 tulisan dalam satu ayat dekat bawah ni,
rujukan warna ya. Hiragana dalam warna merah, katakana dalam warna biru dan kanji dalam warna hijau. Kalau kita tengok dekat sini, watashi no namae wa Muhammad desu. Watashi no namae wa Muhammad desu. Nama saya Muhammad. Dalam ayat yang pertama pun yang paling mudah sekalipun digunakan ketiga-tiga jenis tulisan. Okey, hijau untuk kanji. Okey, ini ialah kanji, hijau untuk kanji, merah adalah hiragana dan biru adalah katakana. Okey. Seterusnya, kita tengok pada ayat yang kedua. Kino tomodachi to restoran de tabemashita. Kino tomodachi to restoran de tabemashita. Semalam saya makan di restoran bersama kawan. Okey, sangat-sangat simple, tapi kalau tengok memang semua tulisan digunakan. Kanji, hiragana dan katakana. Right. Sebab itulah sangat-sangat perlu untuk kita menguasai ketiga-tiga tulisan ini kalau kita nak mahir dalam bahasa Jepun.